Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan lagi pada pagi ini untuk sama-sama kita pagi ini insya-Allah kita akan teruskan dengan hukum mim dan nun ya. Hari ini adalah nun dan mim bertasydid. Hari itu kita dah habis hukum mim dan nun yang hukum mim yang mati kan, mim sukun. Okay, alhamdulillah. Baik, apa khabar semua pada pagi ini? Cik Pah ucapkan semuanya dalam keadaan baik dan sejahtera. Begitu juga Cik Pah penat dah. Alhamdulillah dah penat. Sebenarnya kita penat ni kadang-kadang mentally and physical ya. Physical kita rasa penat dan pemikiran kita pun rasa penat. Banyak benda kita nak buat, sebab banyak benda kita nak buat. Jadi kita terpaksa susun tu kadang-kadang dia tidak boleh dimuatkan. Tidak boleh dimuatkan dengan waktu yang Allah dah tetapkan waktunya gitu ya, insya-Allah. Maka kita terpaksa bertolak ansur dalam apa jua lah kita lakukan, insya-Allah. Maka kita akan rasa tenang, bahagia dan juga kita akan rasa damai dan kita akan rasa syukur sentiasa ya. Alhamdulillah. Baik, apa khabar semua? Cahaya Iman, Siti Hajar Ahmad yang ada bersama saya, Sunni, Syafiqah, Rabiah binti Abu, Yati Hazli, Syarifah Rim, Nurliza, Rosni, Hasnah Yusuf, Syarifah Syarifah Ahmad, Pahir Salma Ali, Zaitun Yaakob, Tun Nora Sriha, Khadijah Yaakob, Rusni Ahmad, Zaini Osman, Wan Mahmud Dah ya, Cik Dah, Nur Shima, Mahani Maimunah Hassan, Khamsiah, Alhamdulillah, Sufiah Singgalana Sari. Okey, Alhamdulillah. Siti Jalia, Zabidah. Okey, Alhamdulillah. Sunni. Cik Pah ucapkan semuanya dalam keadaan selamat dan sejahtera. Dan marilah kita mulakan pagi kita ini dengan zikir dan juga walaupun kita dah pagi tadi kita dah zikir dan kita dah baca Kanzul Arash dan juga kita dah baca surah Ar-Rahman ya, pagi-pagi kita baca surah Ar-Rahman. Nikmat apakah yang masih kita dustakan? Tidak ada ya, tidak ada satu nikmat pun yang kami dustakan ya Allah ya. Kami sentiasa bersyukur ada apa jua sekalipun dan kami sentiasa berdoa semoga kita ni dijauhkan daripada perasaan riak, sombong, angkuh, semua tu jauhkan ya, jauhkan semua tu ya Allah, jauhkan supaya kehidupan kita ni tenang, tak ada apa yang nak kita nak ungkit atau bangkitkan. Baik, pagi ini insya-Allah kita bersama Cik Pah lagi kita akan tengok ulas balik apa yang kita tu. Sebelum tu jom sikit-sikit. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Okay, baik, kita akan teruskan kepada apa yang kita nak belajar ni. Sama tu, mari kita sama-sama doakan dulu ya. Kita baca umur kitab dan kita doakan. Okey, kita hadiahkan umur kitab ini pada junjungan besar Nabi Muhammad. Bukan setakat umur kitab, apa yang kita belajar juga ya. Apa jua ya kita hadiah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, para anbiya dan syuhada, kepada ibu bapa kita, kepada seluruh anak cucu dan datuk nenek moyang kita, saudara mara kita yang jauh dan dekat, isteri-isteri kita, suami-suami kita, dan juga kepada guru-guru kita, sahabat handai kita yang jauh dan dekat, seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, khasnya untuk yang jiran tangga kita juga, dan kepada mereka yang telah pun kembali ke rahmatullah ya, kita dan juga yang masih ada bersama kita. Marilah kita sama-sama baca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم استودعناك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Baiklah, mari kita sama-sama tengok dulu apa yang kita dah belajar minggu lepas ya. Minggu lepas kita dah tengok izhar syafawi. Kan, apa dia izhar syafawi? Izhar syafawi ialah sebutan yang jelas ya, iaitu mim mati berjumpa dengan huruf-huruf selain daripada huruf ba dan mim ya. Kalau jumpa mim mati maknanya mim sukun, jumpa dengan ba dia akan jadi ikhfa syafawi, iaitu ada dengung dua harakat. Kalau jumpa dengan mim mati jumpa dengan mim, dia jadi idgham mutamathilain, iaitu dia juga akan dengung dua harakat. Selain daripada itu, selain pada dua huruf itu, izhar syafawi ini mim mati berjumpa dengan 26 huruf. Selain daripada ba dan mim, ia adalah menjadi hukum izhar syafawi. Bacaan izhar syafawi ini macam mana? Bertutup rapat bibir dan tutup rapat bibir, jelaskan huruf mim tu, keluarkan sifat-sifat mim yang mati itu. Sifat apa dia? Rakhawah ke tawassut ya. Sifat tawassut di dalamnya kita keluarkan. Apa lagi? Sifat gunnah di dalamnya kita keluarkan. Itu adalah mim. Pokok sifat-sifat mim ya. Kita keluarkan semua mim yang ada sifat-sifat mim itu ya. Kita keluarkan mim ni, cepat tengok mim mati. Sifat mim ya. Dia ada apa dalamnya? Jahar kan. Mim ya. Ada apa lagi? Infitah. Mim. Tidak ya. Smart ya. Apa lagi mim? Dalamnya ada apa? Ada qalqalah ke? Tidak ya. Ada apa di dalamnya? Mim. Tawassut dia ada, and then ada gunnah ada,
dan sifatnya juga jahar, ya. Jahar adalah juga dalam sifat apa ni, huruf mim, ya, huruf mim. Ini dia huruf mim. Cik cari huruf mim tak jumpa. Tak apa. Itu adalah sifat-sifat huruf mim, ya. Di antaranya ia adalah istifal yang hurufnya rendah, kan. Okey, baik, itu adalah sifat huruf mim. Apabila kita baca huruf mim yang mati, maka kita kena tutup rapat bibir kita. Ya, contoh lakum jannah, jumpa dengan jim. Kalau jumpa dengan ba, dia jadi ikhfa. Dia bukan hukum. Kita nak tengok sekarang ni izhar syafawi, ya. Kalau jumpa dengan ba, lakum bi, maka kena dengung 2 harakat. Dia dah jadi hukum ikhfa syafawi. Kalau jumpa dengan mim sama mim, apa dia? Contoh, walakum ma kasabtum, ataupun khalaqakum mi, maka dia dah jadi idgham mutamathilain atau idgham mislain atau idgham mimim, ya, dipanggil juga, ataupun dipanggil juga ikhfa, idgham apa dia, idgham panggil juga idgham syafawi, ya. Itu adalah hukum huruf mim mati. Sekarang ni apa yang kita nak tengok, ya, dalam hukum mim mati yang lepas kita tengok ada 2 huruf, maka yang mim akan jumpa dan berat sikit. Mim mati, okey, Cik Pah tak terang, ya. Cuma Cik Pah terangkan kena tutup bibir rapat betul-betul. Apa jumpa dengan huruf fa dan huruf waw. Kenapa kalau mim mati ni jumpa dengan huruf fa dengan huruf waw, dia kena berat sikit. Berat sikit tutupnya bibir tu. Berat sikit. Apa ni? Syaddu, yang dipanggil syaddu. Kenapa dia jadi syaddu? Berat sikit. Macam bukan syaddah, bukan ada syaddah di situ, bukan ada tasydid di situ, tetapi dia berat, dia tutupnya tu. Izhar dia tu, jelasnya tu tutup berat sikit, sebab huruf fa dan juga huruf waw makhrajnya di bibir, sama dengan mim. Mim kan makhrajnya di bibir. Jadi fa dengan waw juga makhrajnya di bibir. Maka apabila kita sebutnya, dia jadi berat sikit. Contoh Cik Pah bagi, kalau dia jumpa dengan fa. Kumfi. Kumfi. Kenapa dia jadi berat? Sebab mim dah tutup dah. Fi nak pergi situ, dia tidak akan bunyi kumfi. Dia tidak boleh buka. Sebab mim memang dah tutup bibir kita. Makhraj dia kita tutup apabila dia mati. Kan setiap huruf yang bertanda mati, sukun, kita kena kembalikan kepada makhraj dia. Jadi makhraj mim ini di bibir. Di situ. Dan makhraj fa juga di situ, di bibir juga, bahagian dalam. Jadi apabila nak jumpa dengan huruf yang sama-sama di bibir, itu yang dia jadi lebih sikit tu. Dia sebab dia tak boleh lari. Kalau, okey, contohnya kumfi. Okey, kumfi. Kum dah, lepas tu fi. Maknanya tutup. Dia jadi gitu. Tutup. Tutup. Sebab mim mati, nak jumpa dengan fa tu tutup lagi. Kumfi. Sama dengan waw. Kumwa. Kenapa? Waw di bibir. Huruf waw. Kumwa. Di situ juga. Kumwa. Jadi huruf mim apabila mati, nak jumpa dengan fa, dengan waw ni, dia memang kena berat. Berat, ya. Berat. Tutupnya tu maknanya kemas tutupannya. Kumfi. Kumwa. Kalau berbeza dengan kumja. Sebab ja hurufnya di ja. Huruf dia di mana? Di lelangit atas bahagian tengah tu. Ja, ya. Kumsya. Situ dia pergi. Dia tidak di bibir. Yang waw dan fa ni dia macam ba. Ba pun di bibir. Tapi ba tu kena dengung. Kumbi. Sebab dia betul-betul dia bersama dengan mim tu. Kumma. Mim, ba. Di situ. Kumbi. Sebab mim dia nak jumpa dengan huruf ba. Ya. Kumba.
Kumma. Dia kena dengung. Ada dua. Sebab nak jumpa dengan ba, memang dengung. Mim jumpa dengan ba. Dan juga mim jumpa dengan mim. Dia kena dengung. Dia memang itu ada jadi dengung. Sebab dia jumpa dengan huruf yang dengung-dengung. Ya. Tetapi apabila izhar syafawi yang Cik Fah maksud ini, ingat dua huruf yang kita akan jadi tutup rapat, ya, kemas sikit, kum fa kum wa, kum fa kum wa, kum fa kum wa. Adalah apa lagi huruf yang di bibir selain daripada mim, ba, fa, waw, apa lagi yang di bibir? Itu je kan? Ya. Itu sebabnya apabila dijumpa, dia kena tutup rapat. Rapat. Tetapi dia tidak dengung sebagaimana jumpa dengan mim dan jumpa dengan ba. Ya. Okey, boleh faham? Faham ya? Kum fi kum wa. Hum fi. Hum fi. Cuba beza hum fi dengan hum qa. Ya. Hum fihi. Hum qa. Kita pergi nak hum lepas pada tutup tu, kita nak pergi cari makhraj qaf dah di sini. Makhraj qaf di sini. Ya, di sini. Dalam tu ya. Tetapi makhraj ba, makhraj fa, dia tetap di bibir. Itu yang dia jadi kemas tu tutupannya tu. Sebab dia akan sebutkan huruf di bibir juga. Okey, ingat. Ingat mim mati. Sekali lagi Cik Fah sebut. Hukum mim mati sukun apabila jumpa dengan huruf ba. Apabila jumpa dengan huruf ba, dia jadi ikhfa syafawi. Bacanya dengung dua harakat. Kumbi'a, kumbi'a, humbi, kambi. Itu apabila jumpa dengan huruf ba. Apabila jumpa dengan huruf mim mati, apabila jumpa dengan huruf sama-samanya, sama itu mim, maka dia juga akan dengung dua harakat, iaitu idgham mutamathilain saghir atau idgham mislain saghir atau idgham mim atau ikhfa, dipanggil juga sebagai apa dia? Dia panggil juga sebagai idgham syafawi. Idgham syafawi ya. Contoh humma lakumma kummin kammin. Itu ya cara ya, dua hal. Selain daripada itu, 26 huruf lagi adalah huruf izhar syafawi, iaitu jelas bacaannya, kita tidak ada dengung. Kita tidak ada dengung. Yang 26 lagi tu. Sebenarnya huruf hijaiyah ada 28. Mim jumpa dengan ba, mim jumpa dengan mim. Okey, put aside dah. Dua ni kita letak di tepi. Kita dah tahu hukum dia. Dengung dua harakat. Yang jumpa dengan 26 lagi ini, dia jelas. Dia izhar. Dia jelas. Izhar syafawi. Iaitu tidak ada dengung. Ya, tidak ada dengung langsung. Tetapi ingat, di dalam setiap huruf mim ada dengung, ada gunnah, tetapi bukanlah dengung dua harakat tu. Sebab gunnah maknanya ada dengung. Dia akan keluar di sini. Tapi dia tidak dengung. Dia tapi bunyinya dikeluar di sini. Mesti di sini. Mesti. Mim. Ma. Mi. Mu. Semua di sini. Dia tidak jadi kalau sebut ma, mi, mo di sini, ya mesti keluar di sini. Dia bukan ma, mi, mo, tidak ya. Ma di sini, mi dan mo ya. Di sini. Jadi apabila gunnah itu, apabila kita sebut mim izhar syafawi, ada dua huruf yang kita sebut kena kemas, kena kuatkan sebutan itu. Kena berat, bukan kuatlah, ya, kena berat, iaitu dia panggil bacaan dia ya, yang kita sebutkan tadi, iaitu kita akan asyaddu ya, kita sebutkan asyaddu. Asyaddu ni
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu ya, dia lebih pada apa nak cakap ya, berat ya. Kalau kita sebut itu hukum jumpa dengan fa dan jumpa dengan waw. Kenapa? Sebab dua huruf ini adalah dua di bibir. Huruf bibir sama. Kalau tadi mim jumpa ba di bibir juga, tetapi ini waw dan fa juga di bibir. Maka bacaannya kemas sikit. Kumfa. Kumfa. Bukan kumfa, tidak. Kumfa. Sebab fa tu pun di situ, nak keluar di situ. Kumfa. Kumwa. Kumfa. Dia bukan kumfa. Bukan kumwa. Tidak. Kum. Kita kata kemam kan? Kumfa. Kumwa. Yang lain kalau selain daripada itu, kumkha. Tumkha. Apa dia? Humza. Humja. Apa lagi? Humzu. Dia tidaklah humzu. Tidak sebagaimana sebut humfi dengan humwa. Okey? Jelas. Okey, maaf Encik Pah. Encik Pah nak jelas betul-betul tu. Okey. Baik. Sekarang kita pergi kepada nun dan mim yang bertasydid. Muka surat kalau siapa yang ada buku purple 220. 220. Encik Pah buat keluar turun ya. Okey. Okey, maafkan Cik Pah. Cik Pah bawa turun. Di sini, dalam muka surat 220 ini, kita ada carta. Carta hukum. Ya, carta hukum. Dah tahu kan cara kita nak tengok carta hukum macam mana? Tengok. Kalau tengok, macam mana nak bacanya? Tengok dia. Mim, nun, waw, ya. Huruf apa ni? Idgham al-ghunnah. Ya. Hukum mim sakinah di sekeliling ini maksudnya mim, hukum mim sakinah, hukum mim mati ya. Hukum mim mati ditunjuk gitu. Lepas tu mim sakinah. Okey. Ikhfa syafawi berapa huruf? Ikhfa syafawi. Ada berapa huruf? Di sini? Ada? Ikhfa syafawi, tengok yang purple. Semua purple ni ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Semua. 26. Ada dua yang tidak ikhfa syafawi. Apa dia? Mim dan ba. Ni cara nak tengok carta. Cara nak tengok carta ini hukum mim mati ya. Ni carta hukum mim mati. Mim dan ba tidak ikhfa syafawi. Yang lain ni semua ni. Nampak keliling tu? Yang purple tu. Semua ini adalah hukum izhar syafawi. Maaf. Izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Maaf, kenapa Cik Pah sebut ikhfa syafawi ya? 26 ini adalah izhar syafawi. Izhar syafawi. 26 huruf ni adalah izhar syafawi. Yang bukan izhar syafawi, dua sahaja, iaitu mim, idgham mithlain, dan ikhfa syafawi, iaitu ba. Yang lain semua izhar syafawi. Maafkan Cik Pah, Masya Allah, tabarakallah. Izhar syafawi. Cepat saya tengok di ikhfa di situ. Terbaca ikhfa. Okey. Semua ni adalah izhar syafawi. Yang huruf ikut 26. Maknanya mim mati. Ni carta untuk hukum mim mati ya. Carta untuk hukum mim mati. Boleh? Ya, carta untuk hukum mim mati ya. Dan semua ini adalah izhar syafawi. Yang dua sahaja bukan izhar syafawi, iaitu idgham mithlain jumpa dengan mim dan ikhfa syafawi yang jumpa dengan ba. Itu kita dah bincang minggu lepas ya. Bincang minggu lepas. Okey, sekarang ni kita tengok pula kepada hukum lain pula. Okey. Lam dengan ra. Lam, ra. Ni hukum apa pula ni? Ni, okey. Kita tengok dulu huruf. Dia carta ni. Huruf. Dia tunjuk. Dia tunjuk. Huruf isti'la. Mana huruf isti'la? Ya. Tengok di hijau. Ini huruf isti'la. Mana? Huruf isti'la. Nampak? Isti'la. Mana? Yang merah. Isti'la. Mana dia huruf isti'la? Tengok. Cari mana merah dia tu. Huruf isti'la. Ya, huruf isti'la ialah huruf
Sad, Za, Da, Ta dan Qaf. Ini adalah huruf-huruf isti'la. Walaupun dia terduduk-duduknya dalam huruf izhar syafawi. Ni huruf isti'la. Dia carta ni, carta kita tengok ni. Dia isti'la. Okey. Huruf-huruf istifal. Selain daripada huruf-huruf isti'la ni. Mana ni ini huruf isti'la. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi ada tak huruf-huruf isti'la lagi? Ini. Kalau huruf isti'la lagi, mana lagi? Huruf-huruf isti'la. Ini kha, ghain. Dia huruf isti'la kan? Ini adalah huruf-huruf isti'la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf-huruf isti'la. Macam mana nak tahu? Ni. Cik Pah rasa ramai yang belum faham sebab ada yang tanya Cik Pah berkenaan dengan ini. Macam mana nak tengok carta? Dia tak berapa faham tentang carta. Okey, gini. Cuba tengok. Dia kata huruf isti'la. Kita pun tengok. Huruf isti'la ni merah kan? Nampak merah dia tanda. Kita tengok line ni. Line putih ni di mana? Di sini. Oh, di sini. Sini sampai sini. Ini adalah huruf isti'la. Ni putih line. Nampak tak? Dia tanda line. Tanda line. Itu maknanya huruf isti'la. Dan selebihnya ini adalah huruf istifal. Tengok dia tulis tu. Huruf istifal. Maknanya selebih daripada line ni. Line di sini semua ni adalah huruf istifal. Line putih. Nampak? Line putih. Itu adalah huruf istifal. Okey. Kemudian dia kata huruf izhar. Maksud dia ni izhar halqi. Ni. Kita tengok di sini. Izhar. Dia kata huruf izhar. Kita pun tengok carta. Ni cara nak tengok carta ya. Cara tengok carta. Izhar. Okey, tengok line di izhar mana? Di sini. Dengan sehingga di sini. So, maknanya izhar ini. Ain, hamzah, ha, ha, ghain dan kha. Ya, itu adalah huruf-huruf izhar halqi. Nampak? Izhar halqi. Dan tengok pula di sini. Dia kata idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Bukan bi gunnah. Ini bila ya. Idgham bila gunnah. Tengok line dia letak. Lam dan ra. Di sini pula dia kata idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Maknanya di sini. Hingga line putih ni. Nun, mim, nun, waw. Ya, waw, mim, nun. Atau ya, waw, mim, nun. Dan di sini, di sini kita tahu dah. Dia pergi ke apa hukum ni? Iqlab. Mana iqlab? Satu ni aja. Ni line dia. Iqlab. Ini je ba. Lepas tu kita pergi pula ni. Ikhfa. Ini adalah ikhfa hakiki. Dari sini sehingga sini. Ikhfa hakiki ni huruf ikhfa hakiki. Dari sini sehingga sini. Tengok line ya. Okay, sekarang ni hukum nun sakinah atau nun tanwin. Tengok pula. Hukum nun sakinah atau nun tanwin. Nun sakinah atau nun tanwin. Mana? Ni lah. Yang line putih ni ni. Hukum nun sakinah atau tanwin. Yang tadilah. Ni yang line putih. Dia sampai ke sini. Sampai ke sini. Tengok dari line putih dia tu sampai ke mana dia pergi. Nun sakinah dan tanwin. Okey? Baik. Dah Cik Pah rasa dah faham tengok carta ni kan? Nanti kita forward dah. Boleh tak siapa-siapa ada dalam grup ni boleh ambil gambar dan forwardkan atau forward dalam grup Siti, sebab ni adalah mohon share carta ni ya. Ya. Sebab tolong siapa yang ada carta ni ambil gambar dan forwardkan pada dia orang atau forwardkan dalam grup kita. Sebab ini dalam buku purple. Dalam buku purple macam-macam carta. Dia semua ada gunakan carta. Okey, dalam buku purple. Tajwid purple. Kalau nak beli tajwid purple tu kena hubungi Khaidir. Tuan Khaidir, admin IT kita. Dia yang uruskan beli buku carta. Buku ni Cik Pah pun tak tahu. Cik Pah pun beli melalui dia. Sebenarnya ada dalam online tapi dia tolong belikan. Dia tolong belikan ya. Okey. Okey, sekarang ni dah hal carta kita dah lepas. Kita pergi kepada hukum nun dan mim bertasydid. Sekarang ni hukum mim dan nun bertasydid. Nun musyaddadah. Nun musyaddah. Nun musyaddah. Nun musyaddah dan mim musyaddah iaitu bertasydid.
adalah nun yang ada tasdid. Okey, ni Cik Fah baca ni. Ini dia. Nun yang bertasdid, ya, nun musyaddadah. Musyaddadah ni sabdu lah, yang sabdu tu, ya. Dan musyaddadah adalah nun yang bertasdid. Maknanya nun yang ada macam ni. Nah, kita duk baca hari-hari. Cuma kita nak terangkan lagi, ya. Dan huruf mim yang ada macam ni. Dia ada kecil. Ni. Nampak tak? Ni. Ni. Dia mesti ada tu. Mim yang ada macam tu. Yang diletakkan tanda tasdid dia di atas kedua-duanya. Dia ada tanda tasdid ni di atas kedua-duanya. Lepas tu baris tak kira baris atas ke baris bawah, ya. Barisnya sama ada baris bawah atau baris atas. Okey, contoh dia bagi ini dua contoh dia bagi. Summa dengan inna. Itu yang dikatakan bertasdid dan berunah. Summa inna. Ini yang dikatakan wajibul gunnah. Kita wajib dengung dua harakat. Wajib dengung dua harakat apabila kita jumpa mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid dan berbaris. Thumma inna. Katalah mim tu ada alif pula. Jadi dua harakat pula. Jadi bertasdid dua harakat dan mad dua harakat. Thumma inna. Jadi macam tu, ya. Okey, dah faham kan? Itu mim mesti tasdid. Mesti bunyi thumma berlari di dalam hidung kita. Thumma inna. Dia tak boleh bunyi thumma terus itu. Inna terus kita tak boleh. Kena bunyi tasdidnya thumma inna dua harakat. Ya. Dan okey, Cik Fah baca ni. Huruf musyaddah pada asalnya merupakan dua huruf yang sama. Huruf pertama bertanda sukun dan huruf kedua berbaris. Kerana makhraj keduanya sama, maka ia diidghamkan, diletakkan tanda tasdid di atasnya. Maknanya macam ni. Dia sebenarnya di sini za. Tak cakap betul ya. Za campur dengan mim campur dengan mim. Maknanya dia jumpa macam ni. Ni baris, ini tak ada baris, ini baris di atas. Jadi dia nak pergi ke ni sebab dua-dua huruf ini, huruf mim ni, huruf apa? Mim dengan mim. Mim jumpa mim. Dia dengan misal lain kan? Dan dihukum dia apa? Dengan dua harakat kan? Sama. Maka nisu nak masuk ke sini dia jadi summa. Asalnya ini. Mim. Sa baris depan jumpa dengan mim mati dan mim yang berbaris di atas. Maka dia bunyi summa. Yang ni pula asal dianya campur nun campur nun. Ini asalnya. Inna. Ini asal dia. Ya, ini adalah asal dia, iaitu huruf pertama tanda sukun, nun pertama tu tanda mati dan yang kedua ada baris. Maka nak baca dia tu kita kena tasdidkan dia. Dia tak boleh nak baca summa atau inna, tidak. Ya, jadi summa inna. Macam tu. Ya. Itu asal dia. Adakah ini boleh jadi pada huruf yang lain? Huruf yang lain boleh tak jadi hukum wajibul gunnah ni? Tidak. Hukum wajibul gunnah dua ni aja. Mim dengan nun aja. Kalau yang lain mungkin ada hukum lain, waw yang tak berbaris jumpa waw yang bertasydid, dia akan jadi mislain, ya, mutamathilain. Tetapi dia tidak dengung macam ni. Dia waw gitu aja, ya. Dia tidak akan jadi dengung seperti mana yang dengung ini. Gunnah hanya dia ada di hukum mim yang bertasydid dan juga nun yang bertasydid. Huruf lain tidak, ya. Okey, ingat. Okey, huruf lain tidak bertasydid. Itu Cik Fah selalu sebut. Kalau ada tasydid tu janganlah min Allah, tidak. Allah terus.
Kalau alif, jumpa alif, baris di atas, kemudian lam alif. Katalah begini. Jumpa lam. Dia maka jadi Allah. Ataupun lam ni Cik Fah buang alif ni, lam aja. Okey, kita Allah gitu je. Okey, maka dia jadi Allah, dia tidak bertasydid, tidak Allah macam summa. Ya, begitu juga dengan huruf lain. Yang bertasydid hanya huruf mim dengan nun saja. So yang ni bukan Allah, bukan. Ataupun kalau macam ni jumpa dengan waw. Yang ni mati, yang waw ni hidup. Ya. So kita tidak, dan kalau itu dia jadi gini. Macam tu. Kita tidak baca awwa. Awwa, tidak. Awwa terus. Awwa terus. Berbeza dengan summa dengan inna. Summa atau inna, sebab dia adalah wajibul gunnah, dua tu. Yang lain tidak. Allah, awwa, gitu je. Boleh. Sebab kita selalu jumpa orang baca, awwa, panjangnya awwa. Tidak, dia tidak ada tasydid. Ya. Dia ada tasydid dan dia tidak ada gunnah. Memang dia ada tasydid, tapi dia tidak ada gunnah. Yang ada gunnah hanya jumpa mim dan nun saja. Okey? Boleh faham? Ya. Besok kita tahsin, besok kita tengok sama-sama yang ni. Okey, jangan risau. Kita tengok sama-sama. Okey, baik. Terus kepada syair dari ni. Okey. Dan dengungkanlah olehmu mim serta nun yang bertasydid dan dinamakan kedua-duanya itu huruf gunnah. Ya. Ini syair dari Syekh Al-Jamzuri ni. Dia orang kalau boleh nak hafal semua ni ya. Wa gunna miman thumma nudan shuddada wa samma kullan harfa gunnatin bada. Ini ya. Orang yang belajar tajwid mendalam sangat tu dia hafal semua ni. Dia hafal semua ni. Ya. Wa gunna miman thumma nudan shuddada wa samma kullan harfa gunnatin bada. Okey, tengok. Wasammi. Maaf. Astagfirullah, salah. Kita tengok sini dulu. Wa gunna. Wajibul gunnah, kita kena dengung dua. Miman thumma. Dengung dua. Nunan syuddada. Ada tak bunyi syuddada macam ni? Tidak. Syuddada. Walaupun dia ada tasydid. Sebab dia bukan gunnah. Dia ada tasydid saja. Kita baca dia tasydid saja. Yang gunnah hanya huruf nun dan mim. Gunnah. Thumma. Syuddada. Ni sama. Wasamma. Kullan. Bukan kullan, tidak. Wasamma kullan harfa gunnatin bada. Sekali lagi. Kita baca. Ikut Cik Fah baca sama. Wa gunna miman thumma nuna syuddada. Ya, ada gunnahnya di sini. Dan di sini. Dan di sini hanya tasydid tanpa gunnah. Walaupun dia ada sama baris dia. Baris di atas tapi dia. Dan ada bentuk syaddid. Tapi dia adalah bukan gunnah. Sekali lagi. Wa gunna miman thumma nuna syuddada. Tengok. Beza gunnah tasydid yang ada di atas mim dan nun dengan di atas huruf lain. Okey, tengok pula di sini. Tengok ya. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Tengok. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Nampak? Ini dengan ini beza. Wasammi kullan. Terus kullan, tidak kullan, tidak.
Wasammi kullan harfa ghunnatin bada. Boleh. Itu dia ya. Gunnah beza. Gunnah tasydid yang ada di atas nun dan mim dengan tasydid yang ada di atas huruf lain. Huruf lain dia tidak ada gunnah, dia hanya bertasydid. Ya. Dia tidak ada gunnah sebagaimana hukum wajib gunnah yang ada pada mim dan nun. Satu lagi patut Cik Pah tunjuk bentuk mulut kita cara sebut. Ni satu lagi. Ni matan ni semua. Matan. Itu yang kita kena. Ni syair yang tadi syair. Ini matan. Ini yang matan ni. Kita kena hafal ni. Sekali lagi. Wa azhiril ghunnata min nunin wa min. Gunnah. Okey. Mimin idza ma syuddada wa akhfi. Mimin idza. Mimin. Dan nyatakan olehmu akan gunnah pada nun dan mim apabila keduanya bertasydid. Apabila keduanya bertasydid. Wa azhiril ghunnata min nunin wa min mimin idza. Tengok mimin idza ini tak ada tasydid. Mimin idza ini ada sudah jadi. Apa dia? Izhar syafawi ya. Syuddada. Okey. Kita tengok iaitu gunnah di nun. Okey. Itu adalah dan nyatakan olehmu akan gunnah pada nun dan pada mim apabila keduanya bertasydid. Okey. Okey. Kita tengok wa ghanna miman thumma nunan syuddada wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Okey, boleh. Boleh? Okey ya, kita tengok. Macam mana kita nak sebut huruf nun yang gunnah? Mim dulu. Thumma. Inna. Dia mengalir di sini. Inna. Ni dua huruf ni. Kalau kita tutup hidung memang dia tak akan bunyi. Memang tak akan bunyi ya. Kalau kita tutup hidung tak bunyi. Maknanya sebutan itu betul. Kalau kita tutup hidung dia berbunyi juga. Maknanya sebutan itu tidak betul ya. Thumma inna. Dia akan bunyi sini. Bukan thumma inna. Bukan. Thumma inna. Inna. Lidah kita di nun. Ni kita makhraj kita di bibir. Dia mengalir keluar. Ya? Yeah? Okey. Gunnah. Okey. Cik Pah baca syair tadi. Cuba tengok ya. Kalau syair yang Cik Pah tunjukkan tadi. Tengok beza huruf huruf yang ada syiddah di lain dengan berbeza syiddah pula dah. Yang ada tasydid di lain berbeza dengan huruf yang ada tasydid di huruf nun dan mim ya. Wa ghunna mima thumma nudan syudda. Berbeza dengan wa ghunna mima thumma nudan syudda. Berbeza tasydid yang ada pada nun, mim dan dal ya. Berbeza. Ada satu lagi. Wasammi kullan harfa ghunnatin bada. Wasammi kullan. Terus je. Tidak kullan. Tidak. Ataupun syudda. Terus syudda. Tidak syudda. Dua harakat tidak. Berbeza dengan wa'unna. Thumma. Wasammi kullan. Sammi kullan. Okey.
Thumma syudda. Itu beza apabila kita sebut huruf nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid dengan huruf-huruf lain yang bertasydid. Beza. Beza sangat-sangat ya. Okey. Dan nun musyaddah dan mim musyaddah wajib digunnahkan dengan kadar 2 harakat, baik ketika wasal atau ketika waqaf. Ini penting. Baik ketika wasal atau ketika kita waqafkan dia, maka kita wajib dengung 2 harakat. Orang Indonesia panggil harus. Dia panggil wajib tu harus, kita panggil wajib. Ya, harus dia panggil. Okey. Ini tengok. Dia dengung. Okey, di sini kita jumpa yang biasa. Biasa kita jumpa annahul haqqu min rabbihim. Surah Al-Baqarah ayat 26. Ya, itu kita tengok nun. Dia kata tadi nun musyaddah, nun yang bertasydid ini, dan mim yang bertasydid ini wajib. Nun, nampak, nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid wajib digunnahkan, iaitu didengungkan dengan kadar 2 harakat, baik ketika kita wasal atau ketika kita waqaf. Macam mana Cik Pah? Ketika wasal pun 2 harakat, waqaf pun 2 harakat. Ya. Okey, kita tengok di sini. Di sini contoh. Di sini kita tak boleh nak berhenti di wajibul gunnah. Tak boleh sebab dia ada huruf lain di situ. Sambung. Annahu, satu kalimah. Kita tak boleh nak berhenti anna, tak boleh ya. Jadi annahul haqqu min rabbihim. Annahul haqqu min rabbihim. Annahul haqqu min rabbihim. Cuba dengar. Beza tasydid sini, tasydid sini dengan tasydid ini. Annahu, 2 harakat. Annahul haqqu min rabbihim. Yang lain ada 2 harakat tak? Tak ada. 1 je ya. Yang lain 1. So ini je wajibul gunnah. Annahul haqqu min rabbihim. Kita tak perlu kata annahul haqqu min rabbihim. Tidak. Ya. Ini sahaja. Yang lain hanya satu-satu biasa masuk aja pada tasydid. Annahul haqqu min rabbihim. Terus gitu. Okey. Kita tengok pula huruf di sini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Okey, sekarang mat kita berapa harakat? 2 harakat. Liba. Okey, liba. Tu panjang mat kita. Liba, 2 harakat. Maka hunna macam tu juga, 2 harakat. Kita tengok liba, 2 harakat. Itu cara kita nak tengok harakat kita 2 harakat. Maka apabila kita dengung ini, gunnah ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. 2 harakat jugalah. 2 harakat jugalah masa kita berhenti. Kalau kita waqaf, 2 harakat juga. Mana Cik Pah kita nak tahu 2 harakat? Semacam kita nak sebut liba, ba. Kalau ba kita sebut ba. Okey, ba katalah. Ba. Maka hun. Macam tu juga. Libasu. Hunna. Dia macam kita nak sebut hunna. Wajibul gunnah 2 harakat tu. Maka kita berhenti kena 2 harakat juga. Kita tak boleh berhenti hun tu. Kita tak boleh kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tak boleh. Dia kena 2 harakat juga. Kalau lahun tu 1. Dia kena lahun.
Perlukah bunyi tu Cik Pah? Tak perlu. Kita tak perlu bunyi lahunna. Tak perlu. Sebab kita jangan lepaskan lidah kita. Bila sebut hun, kita nak berhenti tu, jangan dilepaskan lidah kita. Lahun. Kemaskan lidah kita di nun, makhraj nun. Kemaskan. Kalau kita lepas, dia akan bunyi lahunna. Lahunna. Kita tidak. Kita tak perlu lepas. Kemaskan di situ. Sebab kita tidak lepas. Kalau lepas tu, kita nak masuk lahunna. Baru kita lepaskan. Tak usah lepaskan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Cik Pah, tapi kalau kan baris di bawah dengan baris depan, kita baca raum. Ya, baca raum. Lahunni. Lahunna. Tetapi kita ni bukan baca raum. Kita baca biasa dulu hafz, ya. Tapi kalau nak baca raum, dia kena berguru, ya. Kena berguru. Hunna libai, dia adalah satu daripada qiraat tu. Ya, kalau kita baca memang dia macam tu. Dan dia mat arid sukun dia 2 harakat. Itu bacaan raum. Turja'un. 2 harakat. Dia tidak pergi lebih turja'un. Tidak. Itu adalah bacaan raum, ya. Salah satu daripada hafz dalam qiraat. Hafz juga bacaan dia, tapi kalau kita raum semualah. Kita tak boleh nak raum situ saja, ya. Okey. Sekarang ni kita baca ni hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kuncikan lahun. Di situ, ya. Tak perlu bunyi lahun. Tak. Ya, lahun. Kalau kita bunyi lahun, itu sudah jadi qalqalah akbar. Al-haq. Dia jadi qalqalah. Lahun. Kita lepaskan. Jangan lepaskan. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Situ, ya. Okey. Tengok pula di sini. Tak, huruf mim pula. Itu huruf nun. Huruf nun. Ni huruf mim. Thumma ilaihi turja'un. Okey, ni ma'ruf li sukun. Thumma. Sama hukum wajibul gunnah. Maka kalau kita nak berhenti di sini, tutupkan bibir. Sampai ke waktu kita sepatutnya sebut mim, kita berhenti. Kita nak wakaf lah. Cik Pah nak wakaf lah sini. Penat. Tak boleh pergi. Okey, kita pun nak wakaf. Jadi kita baca setakat 2 harakat kita nak pergi. Tak bunyi tak payah. Tak payah bunyi summa. Ya, tak payah. Kita di situ sahaja. Okey? Tutup bibir 2 harakat. Kita berhenti wakaf. Tapi kita sambung pun. Kalau kita wasal, sama 2 harakat macam tu. Cuma kita buka apabila kita nak sebut i. Nak sebut ma. Maaf. Nak sebut baris. Baru kita buka. Thumma ilaihi turja'un. Thumma ilaihi turja'un. Okey. Kita pergi sini pula. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Tengok beza ra di sini yang bertasydid dan di sini yang bertasydid hukum wajibul gunnah. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Yutimma ar-radha'ah. Terus pada ra. Bukan yutimma ar-radha'ah. Tidak. Terus. Yutimma ar-radha'ah.
Susahlah Cik Pah. Banyak nak ingat ni yang kita tak bertasydid. Itu Cik Pah kata, ingat yang bertasydid saja. Ingat yang hukum kita mesti dengung 2 harakat. Yang lain daripadanya, kita tak hukum. Kita tak dengung 2 harakat. Itu cara kita nak mengingat. Kita ingat yang sikit. Yang banyak tu macam ni hukum. Tak perlu kita ingat hukum huruf yang sikit. Huruf apa? Itu wajibul gunnah, nun dan mim. Yang lain bukan wajibul gunnah. Ingat gitu je. Takkan pula kita, huruf hijaiyah ni ada 28. Mim dan nun ni wajibul gunnah. Yang 26 lagi tu, iaitu ta, da. Nak ingatkan satu-satu tu. Dia tak ingat. Tak ingat. Kita ingat yang ni dulu. Ingat yang sikit ni. Iaitu nun dan mim wajibul gunnah. Yang lain selain darinya tidak wajibul gunnah. Tetapi ada 2 hukum lagi iaitu ikhfa. Ingat pula. Ba dengan mim. Jumpa dia tu. Kalau mim jumpa dengan ba, dia jadi ikhfa. Ikhfa. Ya, mim jumpa dengan ba, ikhfa. Dan juga kita baca iqlab tu. Ya. Dan huruf jumpa dengan mim, idgham mim. So, yang lebih lagi tu, jangan risau. Ia adalah tak dengung. Kalau jumpa di gini pun dia tidak dengung. Ya, dia tasydid. Okey. Contoh di sini, kita dah jumpa lam. Libasul lahun. Dan sini jumpa ra. Ayyutimmar radha. Ya, boleh. Okey, macam tu cara kita. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Thailand. Apa khabar? Ya, tulisan blur, pecah. Suara Cik Pah jelas ke kadang sekat. Ya ke? Ya, itu siapa nak buku ni? Okey. Okey, boleh. Jadi, Cik Pah rasa sebab Cik Pah letak terlalu dekat kot. Okey, macam tu ya. Okey dah. Loading aja ya Allah. Semoga Allah permudahkan ya. Okey, Cik Pah pergi ke sini. Contoh kita baca. Cik Pah rasa sebab Cik Pah duduk terlalu dekat, dia jadi blur huruf. Okey. Boleh. Okey tak? Jelas. Okey, jelas. Jadi sekarang ni kita tengok kepada annahul haqqu mir rabbihim. Anna wajibul gunnah. Annahul haqqu. Haqqu ada tasydid juga tetapi dia tidak gunnah. Haqqu mir rabbihim. Ra ada tasydid juga, ba ada tasydid juga tapi dia tidak gunnah. Maka cara bacanya annahul haqqu mir rabbihim. Mir rabbihim. Tak ada mir, jangan duk panjang-panjang. Jangan tarik panjang. Okey? Hunna libasul lakum. Tanwin jumpa dengan lam yang bertasydid. Sullakum wa antum libasul lahun. Cara kita berhenti di nun wajibul gunnah. Libasul lahun. Naikkan lidah kita ke makhraj huruf nun. Di situ. Di lelangi atas bahagian depan berhampiran dengan gigi. Letakkan di situ. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lahun. Gitu ya. Okey, kita pergi thumma ilaihi turja'un. Nun mesti bunyi. Dalam tu kan. Mim pun mesti bunyi walaupun dia berbaris atau tidak. Okey. Liman arada an yutim. 2 harakat. Yutim. Kalau kita nak waqaf. Yutim. 2 harakat. Nah, yutim tasydid itu 2 harakat. Gunnah itu 2 harakat. Okey.
an yutimmar rada'ah. Kalau kita wasalkan, an yutimmar rada'ah. Okey. Okey. Dah faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Faham sangat-sangat. Sekarang kita pergi kepada hukum nun dan mim bertasydid. Dah faham ya? Iaitu wajibul gunnah. Wajibul gunnah kita dah faham. Dah faham? Wajibul gunnah. Faham sangat-sangat Cik Pah. Faham sangat-sangat. Kali ni nak baca Cik Pah, nak tahsin ni, wajibul gunnah tak nak langgar dah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, permudahkanlah lidah aku ni nak sebut wajibul gunnah. Aku tak nak langgar wajibul gunnah. Wajib dengung 2 harakat. Bagi kepada ingatan kita tu. Lembutkan lidah kita tu. Sentiasa sebutkan wajibul gunnah 2 harakat. Dan kalau berhenti, waqaf pun 2 harakat dengungnya. Gitu. Ya. Tak ada suara. Lain sangkut-sangkut. Masya Allah. Masya Allah. Ya, kesiannya. Okey? Okey tak? Ada yang okey tak? Oh, dah keluar habis tu. Okey ke? Hilang. Okey. Kalau hilang, kita hanya sampai di sini lah. Tak apa. Setakat yang okey. Okey. Ada yang okey. Okey. Okey, ulang semula. Okey. Cik Pah ulang yang mana ni? Main berwarnas. Okey, Cik Pah ulang yang mana? Cik Pah ulang nun yang bertasydid apabila kita nak berhenti. Apabila kita nak berhenti sama dengan apabila kita baca wasal. Maknanya nun musyaddadah dan min musyaddadah yang bertasydid ini wajib digunnahkan dengan kadar 2 harakat, baik ketika wasal ataupun kita waqaf. Baik kita wasal, iaitu kita teruskan, ataupun kita waqaf, iaitu kita berhenti. Maka kita wajib dengung 2 harakat. Contoh bagi kita yang teruskan wasal, annahul haqqu min rabbihim. Berbeza dengan tasydid yang di haqqa, dan tasydid di ra dan tasydid di ba. Annahul haqqu min rabbihim. Ya. Dan hunna. Kalau kita nak berhenti, nampak? 2 harakat. Atau teruskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nampak? Hunna libasul lakum wa antum libasul. Okey ke? Okey? Okey, jelas ya. Okey, teruskan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Okey, sangkut-sangkut lagi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Okey. Thumma ilaihi turja'un. Okey. Liman arada an yutimma radha'ah. Liman arada an yutimma radha'ah. Sekali lagi. Liman putus.
liman arada an yutimma radha'ah. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang kita dah tengok nun dan mim yang bertasydid, dan Cik Pah selalu maklumkan bahawa dalam setiap huruf nun dan mim, tak kira dia ni ada baris ke, dia tidak berbaris ke, atau dia tak bertasydid ke, apa jua sekalipun, dia memang ada gunnah di dalamnya. Gunnah, ya, salah satu daripada sifat unggul dia dua ni adalah gunnah. Orang lain tidak, dia ada sifat gunnah, ya. Maknanya setiap kali kita sebut, kalau nak sebut nun hidup ke, nun berbaris ke, nun sukun mati ke, nun nun yang fathah, fathah, ya, baris atas fathah ke, dhammah ke, dia mesti ada semua, fathah, dhammah dan okey, semuanya ada, tak kira atas ke, bawah, depan ke, bawah ke, dia tetap ada gunnah, ya, ada di gunnah di dalamnya. Cuma gunnah tu sikit banyak. Cik Pah kalau boleh, Cik Pah nak pergi kepada ni martabat gunnah ni. Boleh tak? Tapi sangkut sayang. Sayanglah, sebab martabat gunnah ni kita kena tahu betul-betul. Tahu mana martabat gunnah, wajibul gunnah macam mana martabatnya, ya. Idgham bi gunnah setara mana, idgham mislain setara mana, idgham mutajanisain, idgham syamsi bi gunnah, malikin nas, idgham alif lam asyamsiyah. Itu martabat dia. Martabat 1 itu martabat pertama, peringkat pertama, ya. Martabat peringkat pertama, ingat, martabat pertama iaitu wajibul gunnah tadi yang kita baca tadi, idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah, idgham mislain, idgham mutajanisain, idgham syamsi bi gunnah atau idgham alif lam asyamsiyah yang ada nun tu, ya. Itu adalah tak keluar gambar pula. Okey, Cik Pah rasa tak boleh kita macam ni. Okey, mungkin kita akan minggu depan, hari Ahad. Minggu depan ada, insyaAllah. Okey, boleh. Tetap ada gunnah, ya. Ada yang baru masuk, siannya yang baru masuk. Tak apa, boleh tengok ulangan. Cuma Cik Pah takut kalau Cik Pah teruskan, apabila line sangkut-sangkut, kejap hilang je. Takut yang kita save pun dia jadi macam tu. Jadi sayanglah kan. Sayanglah. Okey. Tak apa, gini, macam mana, Cik Pah akan buat satu video pendek. Cik Pah akan tunjukkan macam mana kita baca gunnah, ya. Cara kita baca gunnah iaitu nun dan mim yang bertasydid. Boleh? Kita baca pendek. Cik Pah tunjuk video pendek, kan? Macam mana cara kita nak baca dengan okey. Ada sangkut-sangkut. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Tak apalah, kalau macam tu rasa Cik Pah kita berhenti di sini dululah, dok. Kita berhenti di sini dulu, dan besok kita akan ulang semasa tahsin kita tekankan, ya. Besok masa tahsin kita tekankan kepada wajibul gunnah. Ingat siapa yang bertahsin besok? Lain dah tak ada. Okey. Cik Pah rasa sampai di sini dulu. Cik Pah mohon kemaafan kiranya ada salah silap Cik Pah, kerana yang terbaik itu adalah daripada Allah SWT, dan salah silap itu daripada Cik Pah sendiri. Okey, kita ulang sikit lagi. Hukum nun dan mim bertasydid. Nun musyaddadah atau nun yang bertasydid dan mim musyaddadah atau mim yang bertasydid adalah huruf nun. Nun yang ada tasydid di atas tu, dan huruf mim yang ada tasydid, ada gigi kecil tu. Ya, yang diletakkan tanda tasydid di atas keduanya. Ya, contoh thumma dan inna. Tengok thumma
thumma, dia duduk di makhraj dia. Thumma, makhraj mim di bibir. Thumma dan inna. Makhraj lam senang, nun. Makhraj nun senang Cik Pah tunjuk, lidah Cik Pah terangkat, dan makhraj mim pun senang, tutup saja bibir. Thumma itu adalah huruf dua huruf nun dan mim yang bertasydid. Huruf musyaddadah pada asalnya merupakan dua huruf yang sama, ya. Dia ada dua huruf makna di situ. Kalau mim tu dia ada dua mim. Huruf pertama bertanda sukun dan huruf kedua berbaris. Maka tanda sukun makna tanda mati, ya. Dan huruf yang kedua berbaris. Kerana makhraj keduanya adalah sama, maka ia diidghamkan, diletakkan tanda tasydid di atasnya. Gitu juga kepada hukum huruf-huruf lain. Ya, huruf lain begitu juga, tetapi hanya bertasydid. Dia tidak ada gunnah. Sebab huruf nun dan mim sebab sifatnya adalah gunnah. Kenapa nun dan mim ada gunnah? Sebab sifat dia ada gunnah, yang lain sifatnya tidak ada gunnah, maka tidak perlu didengung dua harakat. Kecuali nun dan mim. Dan nun yang mim ni, yang ada tasydid ini, jika nak waqaf sekalipun, dia kena juga bunyi dua harakat waqafnya itu. Ya? Nun musyaddadah dan mim musyaddah ni wajib digunahkan, iaitu didengungkan dengan dua harakat, baik ketika wasal, ketika kita teruskan, ataupun ketika kita waqaf, iaitu berhenti. Contoh, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu. Contoh sekali lagi. Tengok hunna yang pertama, wajibul gunnah, dan hun yang akhir itu Cik Pah berhenti, wajibul gunnah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Boleh? Ya, hunna yang pertama itu wajibul gunnah, dan lahunna itu pun wajibul gunnah. Maknanya wasal pun kita kena dengung dua harakat, dan waqaf pun dengung dua harakat sama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mim pula thumma ila, thumma kalau mim, okey. Thumma ilaihi turja'un. Kalau kita waqaf, thumma, okey. Thumma ila, kalau waqaf, dua harakat. Waqaf. Kalau terus, thumma ilaihi turja'un. Ya. Okay. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Liman arada an liman arada an yutim. Ya, kita jangan lepaskan ya makhraj huruf itu, macam hun, lekatkan di situ, berhenti pun duduk di situ, bukan lepas. Kalau kita lepas jadi lahun, kita tak lepas. Lahun sampai sudah. Sampai dua harakat kita dengung itu. Lahun an. Berhenti, waqaf di situ ya. Yutim, dua harakat. Itu maknanya apabila kita wasal pun dua harakat, dan kita waqaf pun dua harakat. Okey? Jelas? Jelas sangat-sangat. Okey, jelas sangat-sangat. Alhamdulillah ya. Martabat dengung kita akan pergi kepada minggu depan. Ada martabat dengung ni ada 5 martabat. Dia ada 5 martabat, iaitu dengung yang lengkap.
Lembu yang lengkap ini iaitu wajibul gunnah, idgham ma'al gunnah, idgham mithlain, idgham tajanisain, idgham syamsiyah, syamsiyah. Itu yang lengkap. Dan juga yang apa ni, martabat dia yang kedua, dia ada berapa martabat ya? Dia ada 4 martabat. Ya, ada 4 martabat ya. Hukum-hukum idgham kita tengok ya, idgham, hukum-hukum idgham ni ya, idgham bilangan yang pertama wajibul gunnah, idgham ma'al gunnah, idgham mislain, idgham tajanisain, idgham syamsi adalah satu peringkat. Satu peringkat. Dan idgham nakis peringkat yang kedua. Yang ketiga ikhfa dan iqlab. Okey, yang keempat izhar halqi dan izhar syafawi. Yang kelima huruf nun dan mim yang berbaris. Maknanya dia huruf dan mim dan berbaris ini dia tetap ada gunnah di dalamnya. Ya, kita boleh tengok. InsyaAllah kita tengok minggu depan. Ini kena betul-betul kita, sebab bacaan kita akan jadi cantik bila kita sempurnakan gunnah kita. Inilah yang dikatakan tajwid ya. Yang cantik bila kita sempurnakan gunnah kita. Okey. Dan kita pula jangan ada campur. Tadi cantik dah 2 harakat, sini kita lepaskan, kita langsungkan. Tak boleh, janganlah. Kita betul-betul lengkapkan gunnah itu 2 harakat. Okey? Alhamdulillah. Okey, Cik Pah rasa kita sampai di sini dulu. Cik Pah mohon kemaafan kerana line tak bawa cantik line sampai sangkut-sangkut. Baiklah, kita jumpa lagi petang ini. Hari Ahad kita tak ada. Kita tak ada ya. Petang ini bolehlah kita jumpa anak cucu balik. Dan malam ini kita ada insya-Allah. Sebelum kita lenakan badan kita, kita sama-sama baca malam ini iaitu surah Al-Mulk dan As-Sajadah. Pada siapa yang tak ada kenduri lah, mungkin dah ada mula ada kenduri, kena pergi kenduri lah. Kalau musim kenduri memang setiap malam minggu kita ada kenduri kan. Ini sekarang ni kita tumpukan pada pelajaran kita insya-Allah ya. Kita malam ni kita jumpa lagi. Cik Pah mohon kemaafan kiranya salah silap Cik Pah, kerana yang terbaik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala jua. Salah silap itu daripada Cik Pah sendiri. Sekali lagi Cik Pah di sini nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa mendoakan Cik Pah, sentiasa doakan Cik Pah, sentiasa ucapkan tahniah dan juga terima kasih pada Cik Pah. Maka itulah ucapan yang sama Cik Pah tujukan kepada siapa jua ya, siapa jua yang tujukan pada Cik Pah ya. Alhamdulillah ya. Okey, alhamdulillah. Okey, sampai di sini dulu. Kita sama-sama baca tasbih kafarah dan wara'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Adalah kita sentiasa berpesan-pesan dan berkata-kata dengan perkara yang benar dan baik, dan hendaklah banyak bersabar ya, banyak bersabar. Okey, sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Pah sayang semua kerana Allah. Ya, kita jumpa lagi, dan besok pagi kita ada tahsin, petang kita ada talaqi sama-sama. Okey, alhamdulillah. Sayang semua kerana Allah. Alhamdulillah.